Ya, Takiri hari ini, Khairuddin Takiri hari ini mengumumkan telah keluar daripada PAS. Dan disebabkan dia telah melanggar bai'ah ni janji sumpah setia lah, di mana dia tak boleh keluar daripada PAS, maka dia katakan segala gaji dia sepanjang daripada dia keluar ni sehinggalah habis PRU nanti, maka akan diserahkan kepada PAS. Itu bai'ah dia. Tapi ada satu lagi bai'ah kalau tak silap saya, tapi tak tahulah bai'ah itu ada diucapkan ke tidak dalam kali ni, iaitu bai'ah sekiranya mereka keluar daripada PAS maka jatuh talak kepada isteri mereka. Dan ada orang tanya tadi, isteri yang mana? Saya kata kalau datuk tu isteri pertama dapat datin. So dalam isu ini isteri pertama kok jatuh talak. Kan? Mungkin, saya tak tahu. Tapi dinamika itu kenapa berlaku demikian dalam PAS? Kenapa berlaku demikian dalam UMNO? UMNO sekarang ini pun bertembung. Di antara yang nak pilihan raya dalam masa yang terdekat dan nak kekal sehingga Mei. Ismail Sabri, of course, dia nak kekal sehingga Mei. Geng-geng kluster mahkamah, dia nak buat secepat mungkin. Terdapat juga perbincangan. Kononnya bahawa akan ada pembentukan baru di antara Perikatan Nasional Muda Pejuang dan juga Amanah DAP. Diketepikan PKR daripada gabungan tersebut. Kerana apa? Objektif kita adalah menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. How are we going to do it is not important. Yang penting kita gabung dulu, kalahkan BN. Lepas itu kita kita gabung dulu, kalahkan BN, lepas tu dah menang nanti baru kita atur. Korang tak perasan cerita tu cerita sama dengan PRU 14? Korang tak perasan? It's the same story happen dalam PRU 14. PRU 14 kita bergabung bersama siapa? PRU 14 kita bergabung siapa? Saya tanya. PRU 14 kita bergabung dengan Syed Saddiq. Kita bergabung dengan Azmin. Kita bergabung dengan Muhyiddin Yassin. Kita bergabung dengan Warisan. Is it not the same thing? Bukankah itu benda yang sama? Cuma Syed Saddiq dia masuk muda je lah. Itu je lah beza dia. Bersatu tetap ada Muhyiddin Yassin, Pejuang tetap ada Syafiq Abdal. So, is that not the same thing? Tapi kita tak bawa PKR kali ni. Okay. Ini ura-ura. Saya tak kata betul ada. Saya kata ada perbincangan, cadangan, bukan perbincangan. Saya tak sebut pimpinan yang sebut tetapi ada cadangan-cadangan ke arah itu. Ada yang kata kita PH ni kena bergabung dengan Muda Is. Ada yang kata PH ni kena bergabung dengan dengan muda dia kata. Ada yang kata kita kena bergabung dengan PN. Semalam saya dah sebut dah tentang isu ni. Ni saya nak sebut lagi lah satu. Politik malas, tuan-tuan. Tu saya kata tadi, kita suka mi segera. Kita suka mi segera, kita suka everything, kita suka segera. Malah dalam apa orang kata kalau boleh kita nak dalam agama pun kita suka nak bersegera. Nak segera. Apa kita dah buat banyak kesalahan, lepas tu kita buat satu benda, terhapus dosa kita. Kita nak yang segera. Kita tak tahu ini adalah proses, dan segera ini kebanyakan masa nothing good come out of segera. Kalau macam tu kita akan kalah lepas ni dalam PRU 15. Okey. Kata kalah dalam PRU 15, kita kena muhasabah diri balik. Kenapa kalah? Apa yang silapnya sehingga menyebabkan kita kalah? Apa silapnya menyebabkan kita kalah? Sebenarnya macam ni, tuan-tuan. Saya bawa kenapa kita berpemikiran demikian. Sampai sekarang, mereka-mereka yang menulis secara picisan-picisan dari tepi-tepi jalan adalah mereka yang kalaupun mereka masuk ke dalam politik, mereka tak nampak formula bagaimana nak memenangi pilihan raya dengan kaedah yang sebenar. Dia nampak, apa yang BN ada? BN ada duit. BN ada media. BN ada duit, betul. BN ada media. Dan BN sudah bertapak lebih berpuluhan tahun. Dan BN ada perkara yang keempat. Apa dia? Dia sanggup dan dia boleh buat apa sahaja. The end justifies the mean. Matlamat menghalalkan cara. Dia boleh buat apa sahaja. Apa sahaja? I'm talking about apa sahaja. Demi untuk mencapai matlamat dia. Tuan-tuan, kalau duit bilion boleh rompak, kan? Bilion boleh rompak. Apa sajalah nak buat benda-benda lain ni. Apa saja buat benda normal. Bagi dia tak ada masalah. Janji jangan dia masuk penjara. So what's the formula is? Ada yang kata tadi, dia betul panjang dia kata.
Tak ada siapa yang berjaya memberikan satu formula bagaimana kita nak menang PRU15. Isu dia bukan PRU15 lah. Bagaimana nak menang PRU dan mengekalkan PRU. Nak menang PRU, banyak formula yang disebut tu betul lah. Gabung. Mungkin kita boleh menang PRU, mungkin. Tetapi adakah kita boleh mengekalkan PRU tu? Itu persoalan seterusnya. Nak menang ni bukan susah, tuan-tuan. Nak menang ni bukan susah. To be honest, nak menang, betul. Serius saya kata nak menang bukan susah. You kumpul duit banyak-banyak. Okay, BN ada berapa? Ada 1 bilion. Okay, kita cari 1 bilion. BN bagi 1 bilion, kita bagi 1 bilion. BN menipu, kita menipu. Kita gabung. Jangan ada perpecahan, kita buat. Jangan ada perpecahan. Kita boleh menang. But then what? Macam mana kita nak kekalkan dinamika mereka-mereka yang ada kepala banyak dalam. Kekuatan Barisan Nasional adalah UMNO. Kenapa saya kata kekuatan Barisan Nasional adalah UMNO? Kerana UMNO memegang majoriti, lebih 70-80 kursi di dalam, kalau menang nanti dalam PRU, UMNO memegang lebih 70-80 ke 100 kursi di dalam Barisan Nasional berbanding MIC, MCA dan parti-parti komponen yang lain, GPS dan sebagainya. Jadi dia ada say. Tetapi dalam gabungan kecil pembangkang-pembangkang ini, siapa nanti yang akan ada say? Seorang kena jadi abang long. Dia tak boleh gabungan tu tak ada abang long. Tak ada pemegang cemeti. The whip bearer kita kata, yang pegang cemeti tu. Yang ada the final say. Kita ni tak payahlah ada cemeti-cemeti. Kita tak payah ada hierarki. The moment kau tak ada hierarki, selama-lamanya lah BN akan berkuasa. Kena ada hierarki. Kena ada the big brother yang akan decide on things. And kalau tak ada kekuatan tu, tidak ada kekuatan itu. Kalau tak ada kekuatan itu, maka bagaimana? Bagaimana kalau tak ada kekuatan itu? Maka pembangkang akan bertelingkah sama sendiri dan PRU 14, peristiwa Sheraton akan berulang kembali. Kita hanya sekadar menang majoriti simple. Lepas itu, yang mana ada pegang lebih-lebih sikit majoriti, masing-masing demand. Malah yang parti kecil macam Amanah pun boleh demand. Menang 11 kerusi, boleh demand banyak jawatan menteri. Ada yang kata, kerana bergabung dengan muda lah, maka kita sepatutnya boleh menang dalam PRU yang akan datang. Saya kata, tuan-tuan, sekarang ni kita cerita pasal muda. Dulu kita cerita pasal bersatu. Dia bukan faktor muda, dia bukan faktor bersatu, dia bukan faktor pejuang. Sebab kalau kita cerita tentang muda ada muda bertanding, kalau tersilap saya itu 7-8 kerusi. 6 diberi. 6 tapi 3 dia bertanding 7 kerusi. Daripada 7 kerusi itu, 1 bertembung, muda hanya menang 1. Sedangkan 5 lagi itu adalah kawasan yang sebelum ini menang. Kenapa tak boleh menang juga? Kalau kata ada kekuatan, sepatutnya menang semua. 100% boleh menang sebab kerusi yang diberi oleh DAP dengan Amanah itu adalah kerusi menang. Termasuk Puteri Wangsa. Yang bagi kerusi tak berapa nak menang tu adalah PKR je. Offer kerusi yang kuat, kubu kuat UMNO. Tapi is there significant juga numbers yang dah dapat? Saya kata mengundi muda, mengundi PN pada waktu itu bukan sebab dia sokong muda, bukan sebab dia sokong PN. Sebab pada masa itu dia nampak bahawa dia nak toleh kepada siapa? PKR. Dia tengok PKR pun, alahai, mana kekuatan dia? Tak nampak pun kekuatan dia. Siapa yang satu figura yang boleh nampak selain daripada Anwar Ibrahim dalam keadilan di Johor itu, di Melaka itu, di Sarawak itu, di peringkat lokal. Jangan kita cerita peringkat nasional. Siapa? Kita tak berjaya mewujudkan figura tersebut. Jadi akhirnya undi pembangkang berpecah-pecah. Saya kata hari itu undi pembangkang akan berpecah. Saya cakap undi pembangkang ini akan berpecah-pecah. Jadi caranya kita nak bergabunglah. Caranya untuk kita nak menggabungkan. Tuan-tuan, kalau kita bergabung, tuan-tuan ingat BN tak boleh buat parti baru ke? Untuk pecahkan lagi undi pembangkang. Ingat tak sebelum ni kita ada Pakatan Harapan lawan PAS lawan BN. Ingat kita ada 3 je komponen. Menang saja kita hari itu, tiba-tiba macam cendawan lepas tumbuh selepas hujan, pembangkang ini keluar. Kenapa? Mana dia orang dapat dana? Mana dia orang dapat duit?
You all cuba fikir logik lah. Agak-agak lah. Macam PSB. Maksudnya saya kata kat Sarawak, PSB. Siapa taja PSB tu? Kaya PSB. Duit datang daripada mana? Kita pembangkang dah 20 lebih tahun. Kita tahu orang ni tak taja pembangkang. Melainkan dia ada objektif. Objektif ulterior motif untuk memecah belahkan pembangkang. Mungkin dia sedar atau tak sedar cerita lah. Okey, mudah bergabung dengan kita. Siapa kata akan ada, tidak ada jaminan another party akan diwujudkan dengan fund, dengan dana, konon-konon jadi pembangkang, there'll be another one. Kita ada pejuang. Mungkin parti integrity, lepas ini dia akan naik-naikkan. Mungkin Putra yang akan dinaikkan dengan dana, dengan all the necessary things yang untuk nak exposekan dia orang. So benda tu takkan habis. Sebab taktik membanyakkan pembangkang ini, taktik BN sejak zaman dulu. Sejak zaman dahulu lagi taktik tu memang dah berlaku. Tak percaya tuan-tuan, kalau tempat tu kuat, tuan-tuan akan perasan banyak bebas dekat situ. Siapa yang taja bebas tu? Nak bertanding, deposit paling kurang RM10,000. Itu baru nak bertanding. Tambal poster, banner, nak bayar pacar, makan minum, mana dia dapat duit? Mungkin bukan semua bebas tu ditaja lah kan. Tetapi kita tahu parti pembangkang yang wujud selepas itu memang diwujudkan untuk memecahkan undi pembangkang. Jadi benda ni takkan selesai. So what's the formula is? So what's the formula? Of course saya takkanlah cerita detail kat sini kan. Cerita detail kita tak cerita kat sini lah. So what's the formula? Formula dia saya bagi mudah, secara mudah. Apa gabungan yang ada sekarang ni? Gabungan yang ada sekarang, saya dah cakap semalam dah, saya ulang balik. Look inside out. Bentuk balik kekuatan dalaman. Bentuk balik kekuatan dalaman, tapi kekuatan dalaman pun kita tak bentuk. Saya bagi contoh, ni nak bercerita tentang nak bergabung. Akar pun tak kukuh nak bergabung. Macam mana? Nak memahami, membina kekuatan, pengkaderan, membina satu tunggak institusi, itu kita kena faham daripada akar sehingga ke ranting dia. Daripada akar-akar ni pula, bukan akar yang melata. Bukan akar yang kita boleh cabut-cabut. Akar umpama satu pokok, di mana dia punya akar banir, dipanggil apa? Akar tunjang itu menjunam ke dalam tanah. Sehingga pokok itu ditiup angin macam mana sekalipun, tak akan tumbang. Kalau kita bina kekuatan-kekuatan picisan ini, itu yang jadi PR14 Sheraton tu. Itulah kekuatan-kekuatan picisan. Kekuatan-kekuatan yang boleh dicabut-cabut daun dia. Ditawar sikit jawatan, disawar sikit pangkat, dibagi 2-3 juta, goyang. Tak kisahlah gerakan Islam tak gerakan Islam, padahal dia sebelum tu gerakan Islam. Rasya Asnun, orang jim, cabut. Kerana apa? Kedudukan pangkat darjat yang ditawarkan. Hilang semua prinsip. Hilang usrah apa semua yang diikut selama ni. Ada 2-3 orang lah saya malah nak sebut dalam PN, dalam PKR yang mengkhianat sebelum ni. Orang berfikrah. Orang yang ikut gerakan Islam. Tapi hilang. Kerana apa? Akar itu tak betul-betul membentuk kekuatan yang sebenar. Dan nak membentuk kekuatan, nak tanam pokok ni tuan-tuan, tak boleh tanam hari ni, esok tu jadi pokok besar. Nak memahamkan rakyat, nak memahamkan jentera tentang konsep dan prinsip ni. Prinsip ranting, prinsip cabang, prinsip akar. Prinsip membentuk kekuatan. Prinsip membentuk kekuatan cabang dan kekuatan ranting. Itu memerlukan kepimpinan dan kepemimpinan yang betul. Dan pemimpin yang ada sekarang dalam PKR tak boleh buat benda tu. Yang ada dalam gerakan media, dalam dia punya penerangan, dalam komunikasi pun out. Nak communicate apa? Informasi tak sampai ke bawah. Kita go around, kita pergi ke tempat-tempat lain. MPN lintang pukang. Dan bila kita tegur benda ini, kita suarakan, kita kena ambil tindakan. Sebab itu saya kata, belum saya cerita tentang data yang lintang pukang dan tidak payah cerita lah, dalaman sangat lah. Ni saya cerita surface je ni, Ada yang kata kat saya nanti, kau menceritakan dalaman PKI. Tak, ni baru surface. Kalau aku cerita dalaman, lagi banyak cerita dia.
Kekuatan dibina. Memang kekuatan dibina. Jadi bila orang tanya, kenapa Rafizi tak membina? Tak, dia bila dia cadangkan benda-benda ini, kita dipelekehkan. Kita diancam, kita diambil tindakan. Lepas tu dia katakan tidak relevan. Lepas tu dia macam-macam lah. Lalas kata, okey, kalau kau rasa pandai sangat, kita bagi laluan. Bila kita bagi laluan, dia kata pula merajuk. Kita bagi laluan. Kita nak, kau kata kau hebat sangat kan? Nah, aku bagi laluan kau. Buatlah, buat kerja. Buat kerja. Tengok hasilnya sekarang. Inilah dia. Jadi bila Rafizi dah nak muncul ke depan, yang geng-geng ni dah mula panas lah. Alamak, kalau Rafizi datang balik ni, mampus kita. Kerja kita ni pun macam tai, lintang pukang, hancur boncai. Ada ke petanda hancur boncai kan? Habis kita. Rafizi dah terbukti. Dia dah berjaya buktikan dalam PRU. Bukan setakat 14 13 8. Dia dah berjaya buktikan. Geng-geng ni bagi lepas PRU 2019 Rafizi undur diri. Apa pilihan raya yang kita menang? Geng-geng lepas Rafizi undur diri, apa pilihan raya yang kita menang?